Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Afifi bin Muhammad Sarin, pengacara anda untuk Majalah Etnik, rancangan yang memaparkan kisah etnik yang berlaku di sekeliling kita iaitu negara Malaysia. Pada kali ini, Majalah Etnik akan memaparkan mengenai pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Seperti biasa, kita akan mulakan program kita ataupun rancangan kita dengan paparan pada minggu ini. Bagi mulakan rancangan kita pada minggu ini, sama-samalah kita saksikan mengenai sejarah hubungan etnik di Malaysia. Silakan wartawan Azimawati. Sebelum mencapai kemerdekaan pada Ogos 1957, Malaysia merupakan salah sebuah tanah jajahan British. Jika dilihat daripada perspektif sejarah Malaysia, pihak penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik melalui perancangan amalan pecah dan perintah. Untuk mengelakkan setiap etnik itu daripada bersatu dan daripada dasar itu juga maka wujudnya jurang ekonomi antara kelompok etnik. Dasar pecah dan perintah ini dapat dilihat daripada aspek ekonomi yang dilakukan setiap golongan etnik, di mana kaum Melayu tertumpu kepada sektor pertanian, kaum Cina dalam perlombongan dan kaum India pula pada sektor perladangan. Dasar ekonomi politik yang diamalkan oleh pihak British menyebabkan pembangunan yang tidak seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar, dan selanjutnya terdapat jurang perbezaan ekonomi antara kelompok etnik. Tapi kini selepas pelbagai dasar yang dibuat oleh kerajaan, maka kegiatan ekonomi itu tidak dilihat lagi tertumpu kepada kelompok etnik tertentu. Penonton sekalian, konsep modernisasi adalah suatu proses transformasi ataupun perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang dialami oleh sesebuah masyarakat dapat berlangsung secara berencana ataupun tidak berencana. Perubahan yang berencana adalah suatu proses yang telah ditentukan matlamat, metod dan ukuran pencapaian terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. Perubahan berencana inilah yang kemudiannya disebut modernisasi yang mengandungi dua aspek utama, iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah modernisasi yang telah berlaku di negara kita Malaysia, saksikanlah laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami Nur Razlila binti Muhammad Nur. Silakan. Modernisasi adalah suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Modernisasi mengandungi dua aspek utama, iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Pembangunan ekonomi bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat industri. Kaedah atau proses yang dilaksanakan terbahagi kepada empat. Yang pertama, pembangunan teknologi, iaitu dari tradisional kepada saintifik dan canggih. Kedua, pembangunan pertanian dari sara diri kepada komersial. Ketiga, industrialisasi, iaitu produksi secara besar-besaran. Dan urbanisasi, iaitu perpindahan penduduk ke bandar. Modernisasi di Malaysia memulakan perjalanannya dengan kehadiran kolonial Inggeris. Sebagaimana negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, Malaysia banyak melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Sejak awal lagi, sasaran Malaysia adalah untuk mewujudkan masyarakat industri. Pada peringkat awal, ia lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian import. Akhir 1960-an, pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian import kepada industri berorientasikan ekspor. Dan menjelang tahun 2000, pembangunan ekonomi adalah berteraskan ke ekonomi. Menurut Muhammad Asad, dalam Islam, kerajaan yang dipilih bertanggungjawab untuk menyediakan satu sistem pendidikan yang membolehkan setiap rakyat mendapat ilmu dengan mudah.
Kerana dengan ilmu, setiap insan akan mendapat kebebasan yang sebenar daripada pelbagai sudut. Kerajaan juga bertanggungjawab menjadikan kemudahan terutama peluang-peluang ekonomi yang membolehkan setiap rakyat mencapai dan mengekalkan kebahagiaan dan maruah. Untuk itu, wartawan Nur Sabrina binti Buang telah menyediakan laporan mengenai peranan kerajaan Malaysia dalam pembangunan ekonomi di negara kita yang tercinta ini. Sama-samalah kita saksikan. Bagaimanakah paparan kami pada minggu ini? Harap anda semua berpuas hati. Sekiranya terdapat komen, cadangan ataupun pandangan, seperti biasa, layarilah laman web kami. Untuk itu, saya bersama-sama ahli kru majalah etnik mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton rancangan kami pada kali ini. Sekian sahaja pada kali ini. Apa yang kami harapkan agar anda semua berasa gembira dan lebih merapatkan ukhuwah antara etnik-etnik di Malaysia. Ingatlah saya, ingatlah majalah etnik. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama ke laporan pertama yang disediakan oleh Azimawati. Silakan wartawan kita. Hello. Akhir kata, ingatlah muka ini. Antara kawasan bandar dan luar beli. Tak nak dikenali. Okey ah. Respect. Alah. Puluh macam gapo aku sini.